Baik, kembali dalam rancangan dialog dan sebelum anda kita berhenti lihat tadi sebenarnya saudara, pada peringkat awal tadi telah kami kongsikan antara sedutan visual ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri. Anda boleh dapat muat turun ya ataupun layari terus laman sawang Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia untuk dapatkan teks penuh ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri berumur 40 tahun ya penubuhan Yadim di Persada dakwah ini. Dan antara tiga perkara doktor yang saya dapat ambil daripada ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri tadi adalah Yadim perlu meratakan kefahaman yang tuntas. Itu satu. Yang kedua yang amat berhormat Perdana Menteri juga ada menyebut kesatuan dalam kepelbagaian. Dan yang ketiga mengenai kemelut perpecahan semakin memekar. Berdasarkan tiga perkara ini, peranan Yadim. Ya, kita sebenarnya seperti mana saya katakan, kita sedaya upaya kita, Yadim, kita cuba untuk menampilkan Islam dengan kerangka yang benar, yang jernih. Dan kita dalam usaha untuk kita berdakwah, kita percaya bahawa Yadim tidak boleh bersifat menyendiri seperti mana saya katakan daripada awal. Lepas tu daripada awal apabila saya diberikan amanah, saya mengambil pendekatan untuk outreach ataupun reaching out. Collaborate, kita bekerjasama. Sebab bagi saya nak melaksanakan Islam, untuk menampilkan Islam dengan wajah yang cukup hebat, kita memerlukan kerjasama semua pihak. Tidak kira parti-parti politik, tidak kira kerajaan, tidak kira NGO-NGO Islam maupun individu-individu yang terlibat dalam gerakan dakwah. Bahkan artis-artis pun kita engage, kita terlibat sama. Dan saya di mana-mana forum saya selalu sebutkan, kita perlu memartabatkan Islam dengan kerangka sinergi, dengan kerangka kerjasama. Sebab dalam Al-Quran disebut beberapa kali, bahkan semangat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bekerjasama dalam perkara-perkara yang al-birri wat taqwa, perkara-perkara yang baik dan berasaskan ketakwaan. Jadi perkara-perkara ini perlu kita buat secara secara sinergi. Kita tak boleh buat secara menyendiri. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyebut bahawa innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Disebut dalam Al-Quran bahawa Allah menyukai, Allah mencintai mereka yang berjuang ke jalan Allah. Berjuang ke jalan Allah dalam konteks dakwah ini juga perjuangan. Bukan hanya mengangkat senjata. Kita berbicara berkenaan Islam pada hari ini pun merupakan satu bentuk dakwah juga. Tetapi bagaimana kita nak menampilkan dakwah ini dengan cara yang kohesif, dengan cara yang begitu mantap, iaitu dengan cara kita harus bekerjasama, dengan cara saffan, secara dengan satu soft, ka'annahum bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang kuat. Sebab itu dalam konteks ini, kata-kata Perdana Menteri itu penting. Kita kena meraihkan kepelbagaian. Sebab kepelbagaian ini sebenarnya adalah satu kekuatan kepada Islam. Kita tak boleh menganggap bahawa kepelbagaian ini satu kelemahan. Sebab itu saya selalu sebutkan, apabila kita membicarakan soal politik, tak perlu parti-parti politik orang Melayu Islam ni dileburkan identiti masing-masing untuk bekerjasama demi Islam. Kita yang paling penting, kita perlu bertolak ansur, bertasamuh. Dalam hal-hal yang melibatkan perkara-perkara yang memang kita boleh berbeza, kita berbeza. Tetapi dalam hal-hal yang wajib kita bersatu, kita wajib bekerjasama. Sebab itulah kata-kata Imam Hasan al-Banna umpamanya mengatakan, nata'awanu fima tafaqna alaih wa yu'ziru ba'duna ba'dah fima ikhtalafna fih. Maknanya dia sebutkan kita bekerjasama, kita wajib bekerjasama, harus bekerjasama dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Tetapi dalam hal-hal yang melibatkan perkara yang kita tak boleh sepakati, kita bertolak ansur. Ini prinsip-prinsip unity in diversity. Maknanya bersatu dalam kepelbagaian. Yang ini yang penting untuk kita. Dalam prinsip kesatuan dan kepelbagaian ini, prinsip penting yang utama ialah nilai-nilai tasamuh. Kita bersedia untuk menerima orang seadanya. Kita bersedia untuk menerima organisasi lain dengan seadanya. Mereka ada pendekatan mereka, mereka ada cara mereka, kita ada cara kita. Belum tentu cara kita betul dan belum tentu cara orang lain salah. Sebab tu Imam Syafi'i sebut, ra'i sawab yatahammalul khata' wa ra'i ghairi khata' yatahammalus sawab. Pandangan aku betul tetapi boleh jadi salah. Pandangan orang lain salah tetapi boleh jadi betul. Di situ kalau kita tengok cantiknya perbezaan-perbezaan ini untuk kita sama-sama garap demi impak yang lebih besar dalam kerangka untuk kita menyemarakkan ataupun istilah yang digunakan oleh Perdana Menteri tadi, meratakan kefahaman Islam. Supaya Islam ini, kalau kita lihat dalam kerangka yang umum, kesedaran Islam itu ada. Tetapi belum tentu rakyat ataupun masyarakat memahami Islam dalam kerangka ilmu yang benar dan sahih. Yang ini yang perlu kita laksanakan secara bersama. Tak boleh bersifat menyendiri.
kena bersama-sama dengan pelbagai pihak. Okey, memenangkan kesatuan dalam kepelbagaian itu sendiri. Ada satu rakan Facebook kita daripada Kavi Arasan sini. Dua persoalan yang dinyatakan bila berminat dengan tajuk kita pada malam ini. Persoalan yang ingin diajukan, Islam merupakan agama yang indah. Sepatutnya umat Islam sendiri perlu mengangkat martabat Islam dalam politik. Namun keadaan sebaliknya berlaku yang lebih mengutamakan kepentingan politik berbanding tuntutan agama. Mungkin Dr. nak jawab dulu? Ya, sebab itulah penting. Politik ini sebenarnya tidak harus dijadikan matlamat. Okay. Politik hanyalah wasilah, hanyalah instrumen untuk mencapai matlamat. Apa matlamat akhir dia? Kalau kita bercakap dari segi kemanusiaan, kita nak memastikan negara ini adalah aman. Negara ini adalah stabil. Masyarakatnya dapat hidup dengan tenteram. Itu antara ciri-ciri baldatun tayyibatun. Negara yang terbaik. Warabbun ghafur, yang sentiasa mendapat kerahmatan dan maghfirah Allah. Apa ciri-ciri yang penting dalam konteks ini? Dia dalam konteks kemanusiaan, dia bersifat universal. Maknanya semua orang nak kepada keharmonian. Semua nak kepada kestabilan. Semua nak masyarakat kita hidup dalam kasih sayang. Sebab itulah politik sepatutnya untuk mencapai ke arah itu. Tetapi kadang-kala politik ini disalah tanggap. Berlakunya penyimpangan persepsi. Bahawa politik ini adalah satu wahana untuk mendapatkan kuasa dan kuasa itu diletak sebagai satu matlamat penting. Sehingga akhirnya dipertuhankan. Dan kuasa itu akhirnya dilihat sebagai tashrif, satu bentuk kemasyhuran. Untuk kita membangga diri. Bukan sebagai taklif. Sebagai satu bentuk pertanggungjawaban. Yang mana hari akhirat kelak kita akan dipersoalkan. Rata-rata daripada kita hari ini melihat politik itu untuk kita mendapatkan segala kekuasaan. Sebab itulah, ini ujian besar kepada umat Islam juga. Bahkan dalam Al-Quran pun disebut 3 ta kan. Antara ujian besar kepada umat Islam, iaitu harta, tahta dan juga wanita. Maaf saya lah orang wanita. Tapi ini adalah antara cabaran besar. Kerana umat hari ini berkecamuk, umat ini berantakan kerana harta. Kerana kuasa. Kadang-kadang kita bergaduh juga kerana wanita. Jadi ini aspek-aspek yang saya kira kalau kita dapat jernihkan budaya perpolitikan di dalam negara. Supaya politik ini dilihat hanyalah sebagai wahana. Bahkan dalam hal-hal melibatkan kepentingan negara, kepentingan agama, kepentingan bangsa. Kita wajar untuk bersatu dan bersepakat. Kenapa kita tidak boleh bersepakat dalam hal-hal ini? Tapi dalam hal Yadim pula, sebelum saya mengambil soalan yang kedua daripada Kavi sebentar tadi, pada peringkat awal perubahan Yadim, kita melihat doktor sendiri dalam satu artikel yang bertulis bertarikh 12 Jun 2013, malah telah dinyatakan sendiri oleh doktor, nyatakan Yadim satu ketika begitu dihormati kerana menjadi wadah pemersatuan ummah tanpa mengira ideologi politik. Tapi sekarang Yadim itu tidak berlaku. Kenapa? Adakah disebabkan perselisihan fahaman politik itu menjadikan Yadim dilihat lebih kepada pihak kerajaan, bukan kepada satu organisasi dakwah? Betul. Kerana sedikit sebanyak terpias kepada budaya perpolitikan yang bersifat dangkal tadi. Kerana budaya kita maknanya bila nak buat Islam harus melalui pintu parti semata-mata. Walhal kita harus ingat bahawa nak melaksanakan dan menyemarakkan Islam ini daripada pintu yang pelbagai. Dan Yadim itu sendiri, sebab itulah apabila saya diberikan amanah untuk menerajui Yadim, saya melihat bahawa semua adalah kawan-kawan. Semua adalah sahabat-sahabat. Tidak kira sama ada mereka ini berkecenderungan pembangkang maupun berkecenderungan pemerintah. Walaupun saya pun dilantik sebagai ahli majlis tertinggi UMNO. Tetapi saya jelas, pendirian saya sebagaimana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun inginkan bahawa Yadim ini harus kekal sebagai satu institusi dakwah yang merentasi politik. Dan kita sentiasa engage dengan pelbagai pihak, dengan parti-parti politik yang pelbagai, dengan kelompok-kelompok NGO yang pelbagai. Kerana kita melihat Islam ini harus disemarakkan, tidak kira daripada pintu apa sahaja. Tetapi yang paling penting bagaimana kita nak mengurus kepelbagaian ini supaya akhirnya nilai-nilai toleransi, nilai-nilai berlapang dada dalam perbezaan ini dapat berlaku. Ini antara cita-cita yang kita hasratkan. Supaya akhirnya, maknanya seperti mana saya katakan, kita tak boleh katakan bahawa Yadim hanyalah wadah untuk kita harapkan sebagai faktor pemersatu. Kerana Yadim ini hanyalah satu saja wadah. Kita memerlukan keseluruhan komponen masyarakat, keseluruhan organisasi-organisasi yang terlibat dalam dakwah ini juga mempunyai semangat sedemikian rupa. Maknanya jangan menutup pintu kepada perbezaan. Kita harus menerima perbezaan daripada pelbagai pihak. Jadi doktor, rakyat malah penuntut kita pada malam ini. Tak mahu doktor hanya bercakap pada malam ini. Mereka mahukan bukti selepas ini. Jadi apa langkah proaktif? Kalau benar doktor ingin mengembalikan apa yang telah berlangsung pada 1947 dulu, di mana PAS dan UMNO duduk semeja, apakah langkah yang akan diambil dalam masa terdekat ini? Dalam masa terdekat, insya-Allah kita sudah pun
saya sudah pun bercakap dengan beberapa pimpinan-pimpinan PAS dalam isu yang terbaru dan isu hudud. Saya kata kita sekarang ini terlalu banyak kita membicarakan berkenaan hudud berasaskan sentimen, berasaskan persepsi yang tidak semestinya benar, iaitu kadang-kadang dicorakkan dengan warna politik. Jadi saya kata, apa salahnya kalau kita duduk dan bermuzakarah, dan mereka bersetuju, dan kita akan laksanakan. Yadim akan menganjurkan muzakarah hudud kebangsaan yang kita akan membawa tokoh-tokoh daripada PAS, tokoh-tokoh ahli akademik, ulama, pakar-pakar perlembagaan dan perundangan untuk berbincang dan berhujah secara ilmiah. Jadi bagaimana mereka, parti yang kita lihat sekarang ni, DAP, yang begitu menentang sepenuhnya? Bahkan alhamdulillah Yang Berhormat Tan Seng Giau pun sudah pun menyatakan persetujuan untuk terlibat sama dalam muzakarah ini. Yang kita akan adakan pada 29 hari bulan Mei ini, bertempat di Dekta UKM. Jadi ini adalah salah satu usaha kita nak memahamkan masyarakat berkenaan satu-satu isu itu dalam kerangka yang lebih jernih. Bukan kerangka sentimen, tetapi kita mengajak untuk mereka, untuk semua duduk berbincang, apakah halangan-halangan, apakah peluang-peluang, apakah isu-isu yang berbangkit apabila kita bercakap soal hudud. Hari ini kalau kita sentiasa berbahas di dada-dada akhbar saja atau di media-media sosial, tidak akan menatijahkan apa-apa. Yang paling utama, kita harus berbicara dengan cara tulus dan berlapang dada. Sebelum kita berhenti rehat, Doktor, saya sambung satu soalan daripada Kavi ini, merupakan pelajar daripada UUM, menyatakan mengapa umat Islam, khususnya ahli politik sendiri yang boleh digelar sebagai khalifah, tidak melaksanakan tanggungjawab mengikut ajaran agama Islam dalam landasan politik masing-masing. Jadi kalau landasan politik ini luas, mungkin berlaku dalam UMNO sendiri, mungkin berlaku dalam PAS sendiri, PKR sendiri. Jadi bagaimana? Bagi saya, dia bukan salah parti. Tidak kira PAS ke, UMNO ke, PKR ke, dia lebih kepada merujuk kepada individu. Sebab itu dalam Islam ini, kita jangan mudah kita menuding jari kepada orang lain. Kita harus melihat syakhsiah diri kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah menampilkan dan menzahirkan akhlak Islam yang sejati? Apakah kita sebenarnya mempunyai kepribadian yang akhirnya dipertontonkan kepada orang lain, orang bukan Islam, supaya akhirnya dia melihat kita dengan penuh hormat, dengan penuh rasa ketakjuban. Jadi dalam hal ini, pemain-pemain politik itu adakah telah pun menunjukkan seperti apa yang dinyatakan oleh Doktor? Inilah yang saya kira semua pun dapat lihat, kadang-kadang kita mempertuhankan agenda politik. Maknanya kuasa itu dipertuhankan, yang akhirnya menyebabkan politik itu diserabuti dengan suasana yang amat dangkal, kerana seperti mana saya katakan, kefahaman berkenaan konsep kuasa dan kepemimpinan itu bukan sebagai satu bentuk taklif, tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bahkan Nabi pun sebut, innaha amanatun wa innaha yaumul qiyamah hizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Sesungguhnya amanah kuasa itu adalah amanah, dan dia merupakan satu bentuk penyesalan di hari akhirat kelak, kecuali orang yang mendapatkannya secara hak. Jadi ini satu prinsip yang kita perlu didik dalam politik baru hari ini. Politik baru yang mempunyai akhlak, yang mempunyai prinsip, berteraskan nilai-nilai Islam yang sejati. Jadi di sinilah letaknya amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Doktor untuk mendakwah golongan-golongan ahli politik sebab itulah di peringkat Yadim kita memfokuskan kepada generasi muda. Sebab kita melihat bahawa kalau kita nak melihat politik baru pada masa akan datang, negara yang coraknya baru akan datang, dia harus bermula dengan kita mendidik, mentarbiah dan mengkadir anak-anak muda dengan akhlak, dengan prinsip-prinsip kepemimpinan berasaskan Islam sejati. Jadi Doktor, kita berehat sekali lagi dan kembali selepas ini, saudara. Jangan lupa talian kami buka 03 2282 9062. Jangan ke mana-mana.